Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Kita memanjatkan seni syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul, bertemu wajah. Setelah sekian lama saya tidak hadir ke bumi Al-Azhar Al-Sharif, kurang 2 tahun setelah Covid, dan mengambil keputusan untuk terus berada di tanah air. Dan alhamdulillah sekarang telah ada pondok saya di Pedu, Kuala Nerang, Kedah, Zawiyah Nasiriyah, yang mungkin ada yang kali pertama dengar ataupun mungkin ada yang dah dengar dan tahu tentang perkara tersebut. Dan alhamdulillah pada tahun ini dapat saya datang ke sini sekali lagi dengan rangka untuk bertemu dengan para masyayikh, bertemu dengan para guru, para asatizah dan para alim ulama, dengan tujuan untuk memohon doa dan juga barakah daripada mereka semua, khususnya daripada guru saya yang mulia Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, yang telah mendidik saya hampir 10 tahun ketika saya berada di sini satu ketika dulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kam min sururin bi liqa'il ahbab. Berapa banyak kegembiraan dan keseronokan ketika mana saya bertemu dengan para ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ru'yah atau bi ru'yati wujuhin nayyirah, dengan melihat kepada wajah-wajah yang bercahaya yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di bumi yang barakah ini. Moga-moga Allah taala memberikan himmah, kekuatan, semangat yang tinggi kepada para penuntut ilmu semua untuk terus menuntut ilmu di muka bumi Allah taala ini, khususnya di bumi Al-Azhar Al-Sharif ini, dan moga mendapatkan kebaikan demi kebaikan berkat para ulama dan para awliya yang berada di bumi Mesir ini yang tidak terkira banyaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini saya diminta untuk menyampaikan tentang tausiah imtihan, karena esok pun dah ada yang mula imtihan, dan mungkin dah ada yang mula sebelum ni lagi dengan syafawi dan seumpamanya. Dan kehidupan sebagai seorang penuntut ilmu, pelajar yang terikat dengan dua dunia, iaitu dunia akademik dan juga dengan talaqi secara turas, ini perlu untuk diseimbangkan dan perlu diberikan perhatian yang sepatutnya oleh semua penuntut ilmu yang berada di bumi Al-Azhar Al-Sharif ini. Karena paling utama bagi ilmu adalah manfaat, yang memberikan manfaat kepada kita semua untuk disampaikan kepada umat Nabi SAW. Jadi ilmu yang dituntut di Al-Azhar Al-Sharif, yang kita masuk ke dalam dewan kuliah, bertemu dengan para pensyarah dan menghadiri majlis-majlis di madhiyafah di Masjid Al-Azhar Al-Sharif, bertemu dengan para guru di rumah-rumah mereka, kesemua tadi tidak akan memberikan apa-apa kebaikan kepada kita jika tidak kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu asal bagi menuntut ilmu adalah al-ikhlas. Ikhlas adalah tunjang yang paling utama untuk seorang penuntut ilmu tadi bergerak terbangan di dalam medan yang penuh dengan ujian ini. Jadi kena ikhlas yang pertama. Dan penuntut ilmu perlu bagi mereka untuk mempunyai sikap dalam diri mereka untuk tidak menyukai dengan syuhrah dan keinginan untuk dikenali sebelum masanya. Kena ada sikap tersebut dalam jiwa kita. Karena kalau ingin seorang tadi dikenali sebelum masanya, maka dia akan menyesal ketika sampai masanya.
Man ista'jala syai'an qabla awani unqiba bihirmani. Siapa yang menyibukkan ataupun isti'jal, iaitu dengan cara dia mempercepatkan ataupun tergopoh-gapoh sebelum tiba masanya, unqiba bihirmani, maka akan diiqab ataupun diuji oleh Allah Ta'ala dengan diharamkan ketika sampai masanya. Maka ketika sampai masanya kelak, seorang tidak perlu diperkenalkan dirinya, akan dikenalkan dia nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau diniatkan kerana Allah. Jadi kita tak perlu untuk nak berusaha untuk memperkenalkan diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang memberikan kepada kita leluasa dengan ilmu, yang telah memberikan kepada kita dengan taufik untuk kita menuntut ilmu. Tuhan yang telah meminjamkan kita dengan sedikit daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada kita tersebut, akan menzahirkan orang tersebut sendiri. Tak perlu kita menzahirkan diri kita. Tamam? Menzahirkan diri dengan dizahirkan diri tidak sama. Menzahirkan dirinya, memasyhurkan dirinya dengan dimasyhurkan dirinya, itu tidak sama keadaannya. Karena mencari masyhur itu yang dicela oleh para ulama. Tetapi dimasyhurkan ataupun menjadi masyhur itu adalah anugerah daripada Allah. Allah anugerahkan seorang untuk jadi masyhur, maka itu anugerah Allah Ta'ala, bukan dicari oleh seseorang tersebut. Maka penuntut ilmu perlu letak dalam dirinya perasaan tersebut. Tidak ingin dirinya memasyhurkan dirinya sendiri, tetapi ingin meletakkan dirinya di tempat yang sepatutnya dia letakkan pada ketika tersebut, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu, idfin wujudaka fi ardil qumul wa man nabata bima lam yudfan la yatimmu natajuh. Jadi tanam dirimu dalam tanah kerendahan. Maksudnya seorang yang ingin mencapai kepada martabat ketinggian perlu meletakkan dirinya dengan kerendahan. Waktu Sayyiduna Adam alaihi salam dijadikan daripada adimil ard, daripada tanah, karena untuk dijadikan kita ni sebagai orang yang sentiasa merendahkan diri kita ke tanah, merendahkan diri kita ke bawah. Maka orang yang merendahkan dirinya ke bawah, dia tidak akan dihampiri oleh syaitan, tak akan didekatkan dengan godaan-godaan untuk menyebabkan dia jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua yang perlu diberi perhatian oleh para penuntut ilmu, khususnya di bumi Al-Azhar Al-Syarif. Karena kalau kita bercakap sebelum sampai masanya dan sebelum tiba waktu yang sepatutnya kita ucapkan, maka kita akan menyesal ketika sampai masanya. Dengan keadaan sekarang, dengan media sosial, kita rakam apa yang kita cakap dan seumpamanya, ini akan boleh menyebabkan kita akan rasa menyesal dan kita akan jadi termalu dengan diri kita sendiri kita sampai masanya. Lil'asafis syadid, lebih buruk kalau kita tidak sampai bila-bila, tak sampai terus. Duk macam tu je keadaan dia, dan kemudian dia tengok balik keadaan dia yang dia cakap satu ketika dulu sama saja macam keadaan yang pada ketika dia melihat kembali setelah beberapa tahun yang akan datang. Jadi kemungkinan dia akan datang penyesalan, dan kemungkinan dia tidak akan datang apa-apa langsung perasaan pada ketika tersebut, karena telah dicabut daripada dirinya keberkatan ilmu tersebut, karena dia telah sibuk sebelum sampai masanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, para penuntut ilmu semua perlu untuk memberikan perhatian dengan perkara tersebut dengan sungguh-sungguh. Tamam? Dan kena ada sikap inginkan mendapatkan ketinggian tadi dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan yang seterusnya, sikap ilmu tersebut sendiri adalah sikapnya tinggi. Ya, ilmu tadi adalah sikapnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sifat yang diberikan oleh Allah kepada Sayyiduna Adam alaihi salam, dan membezakan Sayyidina Adam alaihi salam dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimuliakan Sayyiduna Adam alaihi salam daripada para malaikat Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Dipajangkan kepada para malaikat, diperlihatkan kepada para malaikat, dan kemudian dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat Allah Ta'ala dengan ilmu yang ada pada Nabi Adam. Bukan Nabi Adam yang membanggakan dirinya, tidak. Allah yang membanggakan Sayyidina Adam alaihi salam di depan para malaikat Allah dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada
Sayyidina Adam alaihissalam. Jadi kerana tu perlu bagi seseorang tersebut untuk mengambil perhatian dengan perkara ini, dan saya suka untuk bacakan sedikit daripada apa yang disebutkan oleh Sayyidi Al-Imam Zainuddin Malaybari radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Irsyadul Ibad, dan disyarahkan oleh Sayyidi Syekh Ihsan Jampes radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, qala hujjatul islami al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, la budda lil 'abdi min al-'ilmi wal 'amali, lakin al-'ilmu awla bit taqdimi wa ukhra bit ta'zimi, li'annahu al-aslu al-marfu' wad dalilu al-matbu' fayajibu taqdimu, kama annahu yajibu an ya'rifa al-ma'buda thumma ya'buduhu wa kayfa ta'budu man la ta'rif, li'annahu yajibu an ta'lama ma yalzamuka fi'luhu min al-wajibat asy-syar'iyyati 'ala ma umirta bih. Jadi semua dalam ni Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan bahawa tidak mau bagi seorang hamba tersebut minal ilmi wal amal, ilmu dengan amal. Ketika saya mula buka pondok di Pedu, benda pertama yang ditekankan kepada para santri di pondok saya adalah dengan amal terlebih dahulu. Karena ilmu tanpa amal, maka dia tidak akan membuahkan hasil yang berkesan. Dan perkara tersebut saya rasakan sungguh-sungguh ketika mana di sini, ketika kita rasa menyesal yang besar ketika mana kita hadir ke majlis Maulana Syekh Yusri hafizahullah hanya sekadar untuk mendengar majlis hadis daripada beliau. Ramai di kalangan penuntut ilmu yang hadir ke majlisnya Maulana Syekh Yusri hafizahullah hanya sekadar untuk mendengar hadis, tapi tidak mengikuti majlis zikirnya sejak daripada waktu subuh lagi. Maka akan tahu waktu Syekh baca contoh pukul 7 pagi atau 7:30 pagi, kehadiran akan hadir pada 7:30 pagi atau 7 suku pagi. Sebelum itu mereka akan hadir dan menunggu untuk memulakan majlis bacaan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tapi ditinggalkan majlis yang sebelumnya. Kalau sekarang subuh awal, Syekh Yusri baca pukul berapa selalunya? Pukul 7 juga pagi. Pukul 7 pagi. Jadi kalau subuh awal dalam pukul 3, pukul 6, saya baca pukul 6 macam cara. Subuh pukul 3:30. Jadi 3:30 sampai pukul 6 tu, kalau Syekh mula sembahyang, lebih kurang dalam 2 jam majlis zikir Syekh sebelum pukul 6. Dan ramai di kalangan penuntut ilmu yang hadir hanya ketika pukul 6 tersebut sahaja, tidak hadir sebelumnya. Dan ini kerugian yang paling besar yang tidak akan didapatkan oleh seorang tadi kalau kata melainkan dia telah tinggalkan tempat tadi, baru dia akan berasa dengan tempat tadi. Dan saya merasai perasaan tersebut. Dan saya merasai bahawa berada di dalam majlis zikir sebelum memulakan majlis ilmu itu sebenarnya kekuatan yang paling besar. Dan kerana itu kita tak heran kenapa Maulana Syekh Yusri hafizahullah boleh berada di dalam majlis beliau tersebut selama puluhan tahun dan tidak inqita', melainkan safar, melainkan marad. Kadang sakit pun dia turun juga mengajar. Kenapa jadi macam tu? Kerana kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, disebabkan kerana asrar, anwar, zikir yang telah dia laksanakan tersebut. Jadi penuntut ilmu di Al-Azhar Syarif ini, kita berada di buminya awliya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang penuntut ilmu tadi khali, tidak ada langsung daripada zikir dan juga daripada wirid yang diambil daripada para guru, maka keberadaan kita dalam pengajian selama puluhan tahun sekalipun seakan tidak ada apa. Sungguh saya kata, ambil berat sungguh-sungguh benda ni. Kena lazimi dengan zikir yang kita boleh untuk kita laksanakan. Kalau zikir syadzuliyah, ada zikir asasi yang perlu dilaksanakan. Ada 3 zikir yang dilaksanakan setiap pagi dan petang, kena laksanakan perkara tersebut. Astaghfirullah 100 kali, selawat 100 kali, dan kemudian la ilaha illallah 100 kali. Melihat kepada riwayat daripada Syekh Yusri dan riwayat daripada Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala, berbeza dengan riwayat tersebut tak apalah, cuma yang pentingnya 3 tu asasi.
yang diulang, dibaca pagi dengan petang. Dan kalau ditinggalkan perlu diqadha semula. Kemudian ada musabba'at. Kemudian ada wazifah zaruqiyah. Kemudian ada Hizbul Bahar. Kemudian ada Hizbu An-Nasr. Kemudian ada Hizbu Al-Bar. Kemudian ada Hizbu kaza. Banyak ahzab yang dikarang oleh para awliya dan para ulama. Tujuannya untuk apa ni? Tujuannya untuk kita mendepani kekuatan dan juga ketinggian ilmu itu sendiri. Karena ilmu kalau tak disertakan sekali dengan zikrullah, maka dia akan jadi ya'lu dan kemudian akan jadi takabbur. Sungguh. Kalau tak diserta dengan zikrullah, dia akan jadi takabbur. Dia akan jadi iblis. Iblis menjadi iblis adalah kerana pengakuan dia terhadap pengetahuan dia yang tinggi katanya. Kan tu jadi iblis. Sayyidina Adam alaihissalam disebabkan kerana diberikan oleh Allah dengan 'allama Adam al-asma'a. Al-asma' ma huwa al-asma'? Asma'ullah al-a'zam. Allah Ta'ala bagi asma'ullah al-a'zam kepada Sayyidina Adam alaihissalam sehingga menyebabkan beliau tenggelam dalam tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian beliau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rendah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak meninggi diri hatta dengan iblis sekalipun. Hatta dengan iblis sekalipun. Nah, tu Allah Ta'ala memuliakan Sayyidina Adam alaihissalam. Kenapa? Karena asrarnya zikrullah. Karena asrarnya asma' Allah Ta'ala yang telah diberikan ilmunya oleh Allah kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Khilaf ulama' dalam tafsiran asma'. Al-asma' kata ulama' ada khususiat kepada segala nama yang ada dalam muka bumi. Hada maktab, hada finjan, hada ka'sun, kata disebutkan dengan satu persatu, dan kegunaan perkara tersebut, ini pokok apa, digunakan untuk apa dan sebagainya, semua diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada tafsiran lagi, al-asma' ay asma'ullahil a'zam. Jadi diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Adam dengan asma'ullahil a'zam dan khususiat bagi asma' tersebut. Dan dengan itulah Sayyidina Adam tunduk, dan dengan itulah Sayyidina Adam ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Tamam. Dan kalau kata tidak disertakan dengan zikrullah ketika pengajian ini, kita akan jadi, orang Kedah kata cempah. Ya, cempah. Dan kita akan jadi tahayyur. Dan kita tak tahu kita nak ke mana nanti. Dan kita akan jadi seorang yang sombong. Dan kita akan suka melihat kesalahan orang. Dan kita akan mencari-cari kekurangan orang lain ketika mana orang tadi berbicara, dan seumpamanya. Berbeza dengan para awliya Allah Ta'ala, yang ucapan mereka tadi akan disertakan dengan kebaikan, rahmat, dan juga menjadi jazbah, tarikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila ditekankan perkara tersebut, walaupun Maulana Syekh Yusri hafizahullah, guru kami, tidak menekankan perkara tadi kepada para muridnya dengan ilzam dan marah ketika seorang tidak menghadiri majlis zikir beliau, kerana beliau awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala, min awliya illahi ta'ala, dan dia kerana setiap orang dia ada dia punya mazaj dia sendiri. Masing-masing yang hadir ke majlis beliau bukan semua mengikuti tarikatnya beliau, dan dia meraihkan perkara tersebut. Mungkin kawan ni dah sebelum ni dengan masyrabnya sendiri, ni ada masyrabnya sendiri. Jadi beliau meraihkan semua. Tamam. Bezalah di tempat kita, kalau di pondok, kalau pelajar duduk di pondok tersebut, maka berhak bagi guru tadi untuk dia mengarahkan dan memarahi muridnya kerana tidak melazimi dengan zikirnya. Seperti yang berlaku kepada Sayyidi Mahmud Kurdi rahimahullahu ta'ala ketika mana berada di bawah bimbingan Sayyidi Mustafa Al-Bakri radhiyallahu anhu. Jadi bila disebut oleh Syekh Mahmud Kurdi rahimahullah, kerana Syekh Mustafa Bakri, Syekh Mahmud Kurdi sebelumnya memulakan jalan zikrullah ni ataupun dengan mengambil wirid ni dengan guru beliau Al-Imam Al-Qusairi radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengambil wirid dengan beliau, dengan Syekh Qusairi, dan melazimi zikir tersebut sejak pada umur 15 tahun. Ketika umur 18 tahun, dia bermulazamah dengan salah seorang lagi gurunya, iaitu Syekh tak ingat saya nama guru tersebut, sebelum Syekh Mustafa Bakri rahimahullahu ta'ala. Jadi bila mulazamah dengan guru tersebut, kata Syekh Mahmud Kurdi, saya nak minta izin untuk bermulazamah dengan zikir Syekh Qusairi, tapi mengikuti suluknya Al-Imam Fulan, guru beliau tadi. Syekh ni tak apa, dia kata khair, tak ada masalah.
Kamu disebabkan melihat kepada sidqu al-lahjah dan sidqu al-qalb, betul hatinya tadi. Memang anak murid ni memang anak murid yang jelas jalan dia. Memang dia tak mau meninggalkan zikir daripada gurunya yang sebelum ni adalah kerana apa? Kerana ikatan kuat dengan zikir tersebut. Kerana dia memulakan jalan dia dengan zikir tadi. Jadi guru ni tadi kata, murabbi dia yang kedua ni kata, silakan teruskan macam tu, tak ada masalah. Tapi setelah wafat guru yang ini, maka Syekh Mahmud Kurdi berpindah kepada guru murabbi yang seterusnya, iaitu Syekh Mustafa Bakri rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu. Maqamnya katanya di depan Darul Ifta Misriyah. Jadi kita akan lawat maqam tersebut insya-Allah. Jadi bila bersama dengan Syekh Mustafa Bakri, Syekh Mahmud Kurdi dimarahi oleh gurunya tadi. Dia kata, kamu ikut dengan jalan kami, kamu ditarbiyah oleh kami, tapi mengambil zikir orang lain. Layakkah macam tu? Sama ada kamu berzikir dengan zikir kami, dengan wirid kami, atau kamu tinggalkan kami. Dengan perasaan dia yang mendalam sayang kepada muridnya tadi, tapi dia bagi kata dua. Maka si murid ni menjawab, Syekh Mahmud Kurdi mengatakan bahawa, tuan guru, antum rahmatan, antum awliya, maksudnya rahmatan lil alamin. Kamu semua ni adalah orang yang bersifat dengan rahmat kepada sekalian alam. Jadi dengan sifat tersebut, saya sebenarnya, kata beliau, malu untuk meninggalkan zikir tersebut kerana saya bimbang akan dimarahi oleh guru saya Qusairi, walau dia telah meninggal, kerana adab dengan gurunya tadi. Maka kata Imam Mustafa Bakri, idzan istaqir, istiqarah kamu. Maka malam tersebut istiqarah beliau dan tertidur, mimpi jumpa dengan Nabi SAW. Dalam mimpi tadi beliau melihat Al-Imam Al-Qusairi berada di sebelah kanan Nabi, dan Al-Imam Mustafa Bakri berada di kiri Nabi SAW. Jadi bila ada di kanan dan kiri Nabi SAW, Syekh Qusairi duduk sebelah kanan, Imam Mustafa Bakri duduk sebelah kiri, sebelah kanan dengan kiri. Maka Imam Qusairi mengadu kepada Nabi dalam mimpi itu, dan kata Syekh Mahmud Kurdi, aku berada di depan Nabi SAW itu. Aku duduk depan, maksudnya melihat munazarah ataupun munaqashah di antara dua imam di depan Nabi SAW. Kata Imam Qusairi, ya Rasulullah, bukankah wirid kami daripada kamu ya Rasulullah? Nabi kata, ya, wirid kamu daripada kami. Jadi kalau bagai itu, macam mana Mustafa Al-Bakri, Sidi Mustafa Al-Bakri menghalang untuk Mahmud Kurdi beramal dengan wiridku? Maka kata Syekh Mustafa Bakri menjawab kembali, dia kata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang yang mendidik seseorang, dia yang bagi makan, dia yang jaga orang tersebut, tiba-tiba dia ambil wirid orang lain? Saya yang jaga dia. Nah, maka Nabi SAW kata, kalau begitu serahkan kepada Mahmud Kurdi untuk memilih dengan perkara tersebut. Jaga dia pada waktu itu, jaga dia daripada tidur, jumpa dengan gurunya Al-Imam Mustafa Bakri. Maka diceritakan mimpi tersebut. Maka kata Al-Imam Mustafa Al-Bakri, kalau begitu diserahkan kepada kamu lah untuk pilih mana satu, kerana Nabi sendiri suruh kamu pilih. Jadi dengan arahan tadi, maksud Nabi suruh kamu pilih, kamu nak beramal mana satu pun silakan, tak ada masalah. Dan 2-3 malam selepas itu mimpi pula bertemu dengan Al-Imam Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Malam 2-3 malam selepas itu pula mimpi pula jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam mimpi tersebut Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Mahmud Kurdi rahimahullahu ta'ala, kenapa kamu tidak beramal terus dengan zikir cucuku Mustafa Al-Bakri? Jadi Sayyidina Mustafa Al-Bakri adalah cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kerana itu digelar Al-Bakri di belakang. Kerana beliau cucu Sayyidina Syekh Sayyidina Al-Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata, kenapa kamu tinggalkan wirid cucuku? Maka mulai pada saat tersebut, mengikuti dengan arahan Sayyidina Abu Bakar, maka seolah itu adalah lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lisannya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Mustafa Al-Bakri, Sayyidina Mahmud Kurdi rahimahullah, terus beramal dengan wiridnya Al-Imam Mustafa Al-Bakri, dan tidak meninggalkan juga wirid gurunya Al-Qusairi dengan sekadar yang beliau mampu. Jadi kita tak boleh nak bayanglah wirid dia banyak mana tu, bukan wirid hak kita duk beramai. Kalau ambil dalam Syazuliyah, wirid asasi 100 kali, hak tu pun tinggal. Nah, hak tu pun petang lupa.
Dia nak qada balik, rasa berapa tahun nak kena qada kata. Dah dia tak qada dah kata dia. Dah kena nak kena tajdid pula. Dia pergi jumpa syekh pula. Boleh tak nak tajdid sekali lagi? Ambil bai'ah sekali lagi. Nah, kita nak mula balik. Akhirnya ni yang berlaku kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Mereka diberikan anwar, cahaya dalam kehidupan mereka disebabkan kerana zikir tersebut tidak ditinggalkan oleh mereka. Tapi ni lil asaf syadid bagi penuntut ilmu di Al-Azhar ini, saya melihat sendiri suasana tersebut, dan Allahu a'lam lah, tak tahu kot sekarang suasana dia dah berubah kan, dengan pengajian yang banyak. Pakat pergi mengaji merata tempat, kemudian wirid tak tinggal, semua tak naik bah dah, pakat terbang semua pergi ke darasah kan. Allahu a'lam, tak tahulah. Tapi setakat yang saya duduk ni, kalau baru 2 tahun tinggal daripada Mesir ni, baru 2 tahun, Allahu a'lam, dan husnuzan saya mungkin keadaan mungkin jadi lebih baik. Allahu a'lam ya. Dan moga-moga lah jadi baik betul lah. Dan kalau kata orang tadi disibukkan dengan perkara tersebut, dia takkan sempat untuk sibuk dengan perkara yang lain. Takkan sempat sibuk dengan perkara. Dan kerana tu jangan hanya mencari majlis ilmu sahaja. Jangan. Dan jangan berpada dengan majlis zikir saja sampai tak pergi mengaji. Itu pun sama juga lagi. Dan cari majlis hadrah ya. Taman hadrah, hak tu ADP. Dia kerja qasidah ya. Mengaji tak mau, tak boleh tu. Dia kena seimbangkan. Dia kena ada waktu dia, ada waktu hadrah. Waktu hadrah untuk kita kena hadir. Ada waktu untuk kita tarwih, khulu. Hati kita dengan kita dengar qasidah. Ya, sila, tidak ada masalah. Nah, ilmu ni berat. Benar dia berat. Kalau kata dimasukkan dan tanpa disertakan dengan zikir, tanpa disertakan dengan kerehatan, dengan qasidah, dengan hadrah dan seumpamanya, kita akan jadi malan. Dia akan jadi boring, bosan. Jadi kena ada turutan tersebut. Ini disusun oleh para awliya dengan yang telah kita ketahui perkara tersebut, yang dilihat dalam majlis para guru. Saya tengok kalau para guru kita di Al-Azhar Al-Syarif, susunan mereka begitu. Di Hadramaut macam tu susunan para awliya dan para habaib di sana. Dan hatta di tempat-tempat kita sekalipun begitu juga. Jadi seimbangkan, sertakan sekali. Bila dah selesai yang tu, baru kita masuk tentang imtihan ni. Imtihan yang kita nak hadapi ini adalah satu bentuk daripada, kalau melihat dengan ainul haqiqah, ini seakan salah satu bentuk daripada ujian yang Allah Ta'ala berikan sebagai gambaran betapa takutnya seorang tadi dengan perkara yang berbentuk ujian. Betul tidak? Orang ni dia bila masuk saja musim imtihan, dia akan jadi orang lain. Betul, jadi orang lain pada waktu itu. Nanti sungguh. Kalau tidak tak gelap. Karena dia tahu hakikat tersebut. Dia tahu dah jadi orang lain waktu itu. Yang kalau tidak pada waktu sekian-sekian waktu, dia akan menerewang. Orang Kedah kata pergi merata. Saat dia pergi sana kedai makan, dia pergi sana, dia pergi sini. Tapi bila imtihan, dia telah menjadi seorang yang suka berkhulwah. Ini ajaib. Ini ajaib sekali di Al-Azhar Al-Syarif. Susah untuk menemukan wajah anak-anak Melayu ketika sepanjang musim imtihan di jalan-jalanan. Tidak ada. Karena mereka semua ahli khulwah. Dan mereka beruzlah dalam rumah mereka, berzikir, bertahlil, mengucapkan pujian kepada Allah, membaca nama-nama awliya dan ulama. Buka kitab-kitab usul fiqh, diulang nama Al-Imam Al-Isnawi radhiyallahu anhu, tawassul dengan Imam Isnawi kerana baca tak faham-faham ni kan. Itu main masa imtihan tauhid, maka akan diulang-ulang nama para awliya di kalangan para ahli tauhid, para ahli kalam. Al-Imam Taftazani, Al-Imam Syekh Abu Daqiqah dalam kitabnya Qaulus Sadid. Baca Qaulus Sadid lagi sekarang? Ya, Qaulus Sadid. Qaulus Sadid baca. Sakan belajar Azhar. Masya-Allah. Lagi apa dia lagi? Semua lah masa imtihan nahwu, semua waktu tu jadi nahwi. Dan di i'rabnya walau tak tahu baris kan. Jadi ajaib pada waktu itu. Jadi ajaib pada musim imtihan.
seakan-akan mereka akan, walau imtihan tadi sebulan lagi akan datang, pada waktu itu dah mula datang perasaan gemetar. Macam tu kita nanti dengan Allah, imtihan kita nanti di akhirat. Tapi kita gementar tak pada waktu tersebut kerana kematian kita tak tahu bila-bila masa saja boleh datang. Tapi ada tak kita bersedia macam tu? Ada tak kita berkhulwah dan beruzlah sentiasa hati dan juga perasaan kita ketika mana kita berjalan di dalam muka bumi Allah Ta'ala ini, seperti mana kita beruzlah ketika hampir dengan imtihan? Tamam. Dan moga-moga dengan uzlah kita tersebut diberikan oleh Allah Ta'ala pandangan dan juga diberikan oleh Allah Ta'ala dengan pancaran nur untuk kita mendapatkan kejayaan. Amin ya rabbal alamin. Tamam. Cuma kena niatkan kerana Allah. Saya belajar kerana apa? Kerana untuk masuk dalam dewan imtihan, kerana untuk saya jawab dan kemudian saya mendapatkan peperiksaan tadi dengan keputusan yang cemerlang, tetapi tidak secemerlang dengan apa yang sepatutnya, dengan hakikah. Atau hanya sekadar di atas tulisan, di atas keputusan kita saja, tapi kita sebenarnya tidak cemerlang seperti itu. Atau kita nak cemerlang suratan wa makna, gambaran dan maknanya sekali juga cemerlang. Di mana kalau kita menjawab imtihan nahu mendapat jayyid jiddan, hakikatnya bacaan kitab kita sebenarnya memang tak jatuh baris langsung. Atau kita hanya menjawab tadi disebabkan kerana betul, dan sekarang ni dikatakan dah cukup, dah ada ABC, dah boleh tanda dan dah boleh isi tempat kosong. Yang itu tidak berlaku pada zaman kami. Nah, ada ABC ya? Ada tempat isi tempat kosong dan sebagainya kan. Kalau 7 subjek, 3 subjek atau 4 subjek yang bentuknya begitu, 3 subjek lagi untuk yang bentuk tulisan yang panjang kan. Maksudnya makin dimudahkan urusan tersebut. Jadi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lagi nikmat yang kita akan dustakan daripada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab tu saya pesan sungguh-sungguh, saya tidak perlu untuk nak berikan motivasi yang panjang kepada semua yang hadir di sini, karena masing-masing telah termotivasi. Nah, buktinya saya tidak melihat wajah anak Melayu yang banyak pada setiap petang, kecuali di rumah Selangor tengok petang mereka main. Ya, kena ada tarawih, kena rehat jugalah main. Takkan tak main langsung, jadi gila pula kan. Dia main juga petang-petang, tapi pagi hilang, tak ada siapa. Sunyi, masya-Allah, barakallah. Masya-Allah. Semua bersuluk, dan malam-malam macam ni pun biasanya bersuluk semuanya. Ada di kedai kopi jarang-jarang dilihat kan, semua pakai suluk, semua pakai sibuk dengan bacaan masing-masing, dengan muzakarahnya, dengan masya-Allah tabaraka. Kalaulah itu sepanjang masa dan sepanjang hari, saya rasa semua keluar daripada Azhar ni aulia dan juga ulama. Nah, semua aulia dan ulama. Kalau itu berjalan sepanjang hari, bukan hanya 2 bulan imtihan. Sebab selepas 2 bulan imtihan ni sudah ada yang merancang dengan perancangan yang pelbagai. Ini bukan panggil kasyafnya wali lah. Ada tahaddus bil haqaiq. Cerita dengan hakikat yang berlaku. Dah merancang dah. Habis saya imtihan ni, saya akan lari balik terus. Saya tak kira apa dah. Nah, tulisan keluar lagi ke tak keluar, saya akan lari balik terus. Saya dah tengok tiket nak ke 8 negara Eropah untuk backpacker, kata dia. Saya dah tengok dah tiket mana yang paling murah dan travel mana yang paling terbaik untuk bawa saya backpacker tadi. Nah, saya dah tengok dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kedai game mana yang terbaik dan juga game mana pula yang terbaru keluar untuk saya beruzlah sekali lagi di dalam rumah, main game dan seumpama. Aib biasa dah. Nah, kalau kita duduk di Al-Azhar, di bumi yang penuh dengan aulia, kita balik tak jadi wali. Faham tak? Aib kalau kata duduk di bumi ulama, balik tak jadi alim. Kalau kata keluar daripada orang yang duduk di universiti di Jerman, masuk di bahagian engineering, balik dan tidak boleh jadi engineer yang berjaya, aib bagi dia. Kenapa? Kerana kamu balik daripada bumi engineer. Jerman terkenal bumi sebagai bumi engineer, bahagian otomotif, keluaran kereta, BMW dan seumpamanya keluar daripada sana. Jadi kalau kata
tak keluar sebagai seorang engineer ataupun bahagian yang dipelajari tadi dengan terbaik, maka aib pada ketika tersebut. Dan seorang doktor perubatan kalau keluar daripada kuliah perubatan dan tidak jadi doktor yang terbaik pada zamannya pada ketika tersebut, dan dia berusaha untuk jadi doktor yang terbaik, aib bagi dirinya. Tapi seorang penuntut ilmu agama, dia tak rasa bimbang dengan perkara tersebut, dan dia tak rasa tercabar dengan melihat dirinya, kelemahan dirinya ketika dia baca kitab tak boleh berbaris. Dan ketika dia tengok kitab seperti tikus tengok besi, dan dia tak rasa aib pada tadi, kerana dia kata cukup tengok kamus, jadilah. Syattan bainahuma, bainan nahwi wa baina man arafa an-nahwa wa baina arafa qira'at al-qamus faqat. Tak sama orang yang reti nahwu dan juga orang yang reti baca kamus saja. Dia baca kamus tengok dan terjemah dengan kamus saja. Kita bukan bahagian tu saja. Tamam. Jadi aib sebenarnya kalau kata perkara tadi masih lagi berada dalam jiwa kita sebagai seorang tulabul ilm, penuntut ilmu, tidak bercita-cita untuk keluar daripada bumi ini seperti mana ahli dalam bumi tersebut. Nah, keluar daripada Azhar, tempat yang sepatutnya mengeluarkan para awliya dan para ulama, karena tidak banyak tempat pengajian yang melahirkan kedua-dua perkara tersebut, melainkan Al-Azhar Al-Syarif. Bil asaf, bigat. Ucapan yang saya ucap ni bukan dengan makna ta'assub. Ada haqiqah. Banyak tempat melahirkan seorang yang alim-alim sahaja. Tamam? Kalau zawiyah-zawiyah dan juga di tempat-tempat khanqah para sufi akan lahir sebagai wali sahaja kemungkinan. Wali, ya, mana ada wali ta'alim, Ustaz? Ya, wali, tapi untuk menjadi sebagai alim yang mutamakkin dalam satu bidang, ya, orang panggil apa, tidak seperti yang dilihat di buminya Al-Azhar Al-Syarif. Luar biasa, kedua-dua dilahirkan ulama awliya, awliya ulama. Ulama awliya, awliya ulama. Alim atau alimun wali, waliyun alim. Tamam? Kena ada cita-cita tu dalam hati, kena ada. Dan imtihan adalah sebagai jalan untuk kita menguji sahaja kita punya kemampuan kita dalam memahami apa yang kita baca daripada kitab yang doktor tulis, untuk kita muntahkan di dalam kertas peperiksaan yang kita akan jawab. Tapi adakah itu hakikah kita? Hakikah kita dengan sebenar dengan ilmu yang kita ada dalam dada kita, dengan apa yang kita jawab dalam peperiksaan tadi? Tak, itu bukan hakikah kita. Sama? Kita yang tahu diri kita siapa. Jadi kerana itu saya pesan sungguh-sungguh untuk kita mengambil perhatian dengan perkara tadi dengan sungguh-sungguh, dan meniatkan dengan apa yang kita akan lalui di bumi Al-Azhar ini untuk kita jadikan sebagai mizan hasanat kepada orang-orang yang telah melakukan kebaikan kepada kita, ibu ayah kita, para guru kita, dan juga diri kita sendiri. Dan tu Al-Imam Zainuddin Malaybari tadi, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan apa tadi? La budda minal ilmi wal amal, lakin al-ilmu aula bitaqdim. Ilmu lebih dahulu lebih utama untuk didahulukan. Kenapa? Kata kama annahu yajibu an ya'rifa al-ma'bud, seperti mana dia wajib mengenal Tuhan, summa ya'buduhu wa kaifa ta'budu man la ta'rif. Jadi kita nak sembah Allah Subhanahu wa taala, kena sembah Allah taala dengan ilmu dulu. Maka sebab tu kata Imam Ghazali didahulukan dengan ilmu. Tapi jangan tersilap dengan kefahaman bila membaca kalam-kalam para awliya seperti Imamul Ghazali bila dia sebut al-ilmu aula minal amal. Maksudnya aula minal amal, maksudnya dia kata ilmu yang lebih utama. Jadi majlis zikir ni majlis amal, yang penting ilmu. Jadi hari ni saya ada 3 kelas, 5 kelas, 5 kelas ni saya kena hadir kerana ni semua ilmu. Ada satu majlis zikir, tak apalah, ni amal, nantilah saya buat benda tu. Dia tersilap. Yang tulis tu Imam Ghazali, bukan Pakcik Ghazali kampung dia. Imam Ghazali siapa dia? Ahli amal. Hak tulis itu sendiri ahli amal, yang semayang malamnya tak berhenti-henti. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih aku sukai daripada menunaikan solat sunat malam. Betul tak? Tu kita pegang tu. Tulis kalam tu di dinding meja rumah kita. Dinding meja
dinding meja, di dinding rumah kita, di meja tempat kita study, tulis. Nah, dia kata yang ni dia kata al-ilmu sa'ah khairun min qiyami lailah. Itu kalam al-Imam Ad-Dailami daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, al-ilmu sa'ah khairun min qiyami lailah. Wa talabul ilmi yawman khairun min siyami salasatu ashhur atau salasata ashhur, 3 bulan. Dia kata tuntut ilmu 1 jam, 1 saat lebih baik daripada saat di sini mungkin dengan makna sa'ah mutlaqah, laisa sa'ah falakiyah. Maksudnya sa'ah mutlaqah, satu masa yang tidak ditentukan dengan 60 detik. Maksudnya bukan dengan 60 minit. Itu dipanggil sa'ah mutlaqah, bukan sa'ah falakiyah. Sa'ah falakiyah maksudnya 60 minit, 1 jam. Jadi menuntut ilmu 1 saat itu lebih baik daripada bangun sepanjang malam. Dan menuntut ilmu 1 hari lebih baik daripada puasa 3 bulan. Jadi dia pun pegang kalam ni. Kata dia, lebih baik lagi daripada bangun malam, sepenuh malam. Dan dia terlupa Sayyidina Ibnu Abbas yang tulis tu. Dan dia terlupa Imam Syafi'i yang cakap kalam tadi ni. Imam Syafi'i, kata Sayyidi Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, mendirikan malam sebanyak 2/3 malam. Dan tidak seorang tadi melihat Imam Syafi'i melainkan beliau dalam keadaan menulis, membaca, menunaikan solat atau seumpamanya, atau berzikir sepanjang malam. Dan tu kehidupan beliau. Dalam keadaan beliau menyibukkan diri dengan ilmu lebih aku sukai daripada solat malam, solat sunat. Sedangkan beliau sendiri memenuhkan masanya dengan solat sunat, dan ini diketahui dalam manaqibnya beliau. Dan beliau bukan orang yang tidur malam. Tamam. Jadi jangan baca satu sudut meninggalkan satu sudut yang lain. Jadi kerana tu penuntut ilmu perlu menyeimbangkan 2 perkara ini, baru kita akan jadi betul-betul seorang yang akan membawa kebaikan kepada umat Nabi SAW. Dan baru kita akan mampu untuk menghadapi dengan cabaran yang akan datang di dalam ketika mana kita ingin menyampaikan apa yang telah diamanahkan oleh Allah kepada kita dengan ilmu. Kalau tidak, kita tak mampu, tak akan mampu. Sungguh ujiannya besar. Ujian dalam ilmu ni besar. Tamam? Ujian dengan ilmu ni sangat besar. Dan kemudian terakhir saya ingin cerita, tak mau cakap panjang-panjang. Qala ba'duhum, dia kata di sini, man zahaba ila alimin wa jalasa indahu wa lam yaqdir ala hifdhi syai'in mimma qalah a'tahu Allahu 7 karamatin. Sesiapa yang pergi kepada seorang alim, duduk di dalam majlisnya, tapi dia tidak mampu menghafal suatu pun daripada apa yang dicakapkan oleh alim tersebut, hanya sekadar pergi ke majlis alim tadi, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya dengan 7 karamat, 7 kemuliaan. Awaluha, yang pertama apa dia? Yanalu fadlal muta'allimin, maka dia akan mendapatkan kelebihan seorang penuntut ilmu. Itu satu, dia akan dapat kelebihan penuntut ilmu. Kelebihan penuntut ilmu siapa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, kada dan hadis kita baca sehingga disebutkan hatta hitanu fil bahar yastaghfiru lahu, hatta ikan yang di dalam laut pun akan mendoakan dia di dalam, akan mendoakan kebaikan dan didoakan keampunan baginya. Baik, kenapa dalam hadis tu disebut hatta hitani fil bahar? Kenapa tak sebut binatang lain? Kenapa? Agak-agak kenapa? Kenapa Nabi tak kata hatta an-namlah fi juhriha, hatta al-fil fi ghabah, hatta al-asad fi savana? Nabi hatta hitani fil bahr. Kenapa? 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 Tak tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Karena ikan tak ada lidah. Faham? Ini disebut dalam kitab Nuzhatu, dalam kitab Tuhfatul Majalis. Dan kitab Tuhfatul Majalis disebutkan oleh Sayyidi Syekh Ihsan Jampes, kerana ikan tak ada lidah. Binatang tak ada lidah pun istighfar kat dia, apatah lagi yang ada lidah.
Faham? Sini. Jadi kata tu Nabi SAW sebut hatta hitani fil bahr. Ni rahsia kenapa Nabi sebut hatta hitani fil bahr. Karena binatang ikan ni tak ada lidah. Ikan kalau ada lidah ni, ikan ni memang ajaib. An-nadir kal adam. Faham? An-nadir la hukmalah. Jadi seakan-akan ini hukum ikan lain ni. Ini ikan dia istisna. Biasaan ikan tidak ada lidah. Nah, ikan dia tidak ada lidah. Jadi kalau ikan yang tak ada lidah, karena takut dipaham nanti oleh sebahagian orang, semua binatang akan mendoakan dengan istighfar kecuali ikan. Kenapa? Karena ikan tak ada lidah, nak istighfar macam mana? Kita kalau tak ada lidah dia cakap. Try cakap kalau tak ada lidah. Try cakap. Tak tahu. Lidah ni yang duk gerakkan kita punya tu kan, nak bagi keluar dia punya makharij huruf tu. Dan hatta hitani fil bahr. Hatta ikan yang tak ada lidah ni pun akan istighfar juga dengan caranya sendiri. Ya Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada ikan tersebut. Ajaib. Jadi orang yang menuntut ilmu ni, binatang yang tak ada lidah pun akan doakan dia. Hadis yang pertama. Nah, dia akan dapatkan kelebihan tersebut. Nah, kemudian apa dia lagi? Yang kedua, wasaniha madama indahu jalisan kana mahbusan 'aniz dzunub wal khataya. Selagi mana, ini keramat yang kedua, yaitu selagi mana dia berada dalam majlis alim tersebut, dia akan dijaga daripada dosa dan kesilapan. Yang ketiga, idza kharaja min manzilihi nazalat alaihi rahmatu. Kalau dia keluar daripada rumahnya, turun rahmat kepadanya ketika tersebut. Turun rahmat terus ketika itu juga. Rabi'uha idza jalasa indahu nazalatir rahmah 'alal 'alim fatusibuhu bi barakatihi. Maka ketika mana dia duduk dalam majlis tersebut, karena si muta'allim ini keluar dengan turunnya barakah rahmat tadi. Karena orang yang muta'allim kalau keluar untuk datang bertemu dengan seorang alim, dia keluar dengan tawaduk, turun rahmat, dan rahmat tadi ditumpang oleh alim tersebut dalam majlis. Bukan alim tadi yang bawa barakah saja, alim tersebut juga akan menerima dan juga mendapatkan rahmat daripada seluruh penuntut ilmu yang hadir dalam majlisnya. Disebabkan kenapa? Karena tawaduknya mereka yang hadir tersebut luar biasa. Ini wa qamisuha, dan kadang dengan barakah tersebutlah si alim tadi boleh faham apa yang dibaca yang dia tak faham ketika di rumah. Kadang-kadang seorang guru ketika dia baca di rumah dia waktu murajaah dia tak faham, tapi ketika di depan muridnya yang tawaduk tadi faham terus. Dan ini berlaku, dan ini mujarrab. Qad jarrabna katsiran. Dan kita dah berlaku banyak kali macam tu. Kadang kita baca tak jelas ni, tak faham. Masuk dalam majlis, baca sekali, faham terus waktu tu juga. Bi barakatil majlis. Kadang-kadang satu guru akan sebut macam tu. Ada bi barakatil majlis. Dan barakah apa? Barakah muta'allim yang hadir dengan tawaduk tadi, Allah Ta'ala turunkan rahmat dengan sebab mereka. Lagi yang kelima apa dia? Yang kelima, wa qamisuha tuktabu lahul hasanat. Tuktabu lahu al-hasanatu madama mustami'an. Dicatat kepadanya dengan kebaikan demi kebaikan selagi mana dia mendengar majlis tersebut. Wasadisuha tahuffuhul malaikatu bi ajnihatiha. Yang keenam, dia akan dilindungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Wasabi'uha kullu qadamin yarfa'uha wa yadha'uha takunu kaffaratan lidzunubi wa rif'an aw raf'an liddarajati wa ziyadatan fil hasanati. Dan setiap kali tapak kaki yang dilangkahnya dan yang diletakkannya tadi akan menjadi kafarah kepada dosa-dosanya, diangkat darjatnya, ditambahkan kebaikannya. Wa amma alladhi yahfazu falahu ad'afu dzalik. Tu yang tak hafal. Syekh kata apa tadi? Dalam riwayat sebut, siapa yang datang ke majlis alim, duduk dalam majlisnya, walam yaqdir ala hifzi syai'in min maqalah, apa dia? A'tahu Allahu sab'a karamatin. Tu kalau tak boleh hafal, dia datang duduk dengar saja ya. Dia main-main ke majlis Tok Guru, pergi ke Masjid Azhar, tak faham. Pergi duduk tak faham. Apalah Tok Guru cakap. Syekh ni cakap apa ni? Pakat gelak, dia pun gelak. Saya macam tu dulu. Di waktu di pengajian dengan Maulana Syekh Ali Jumaah. Kalau mula-mula hadir dulu semangat, pergi kelas Syekh Ali Jumaah tu. Tak lekeh lah. Kelas pagi-pagi tu kelas Syekh Ali Jumaah. Duduk dengan Syekh Imam Ifat,
dengan Syekh Amru Wardani, dengan Syekh Aiman Dimashqi. Duduk dalam majlis mereka, masya-Allah kan. Tapi bagi makin lama mengaji, makin rasa tak hati ya. Lepas tu kena pergi cari kelas lain. Nah, kena kelas lain dulu. Jadi kalau hadir dalam kelas-kelas pengajian dengan para guru, mula-mula kita hadir. Saya 3 bulan, 4 bulan tak tahu apa, tapi hadir, pergi dah ke kelas. Jangan segan. Ada kawan-kawan segan, pipi dengar tak faham asal rugi. Ya kalau pi pun tak faham, habis tu duduk di rumah faham. Kalau pi pun tak faham, tiba-tiba pergi duduk di rumah, keluar karomat waktu tu, faham terus waktu tu. Saya tak pi, alhamdulillah faham saya. Syekh mengajak saya faham semua sebab saya tak pi. Gitu kan? Ajaib betul. Lepas tu tak pi. Lepas tu duduk di rumah boleh faham. Lagi ajaib. Pi je dah. Tak faham nombor 2. Nah, kerana faham bukan kita yang bagi, Allah Ta'ala yang bagi. Kalau kita cari faham dengan jari kita, guru Melayu cakap pun kita tak faham. Kerana kalau faham tu mesti dengan bahasa kita. Dah tentu semua guru, tok-tok guru yang mengajar dalam bahasa Melayu, mesti kita wajib faham. Kenapa? Kerana faham tu kita dah pun tak faham. Betul tak betul? Dalil kata faham bukan kita, Allah yang bagi faham. Innama ana qasimun wallahu yu'ti. Jadi faham bukan kita. Kalau kita faham sebenarnya tu daripada Allah. Sebab tu Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu kata beliau, bila beliau faham satu masalah, beliau akan rokok 2 rakaat. Dia akan solat 2 rakaat. Sujud syukur kepada Allah disebabkan kerana faham. Kenapa? Kerana melihat kepada hakikah. Kerana hakikah faham daripada Allah, bukan daripada usaha dia yang dia faham. Sebab tu kalau kita baca kitab waktu imtihan ni, faham waktu tu, tahu tu daripada Allah. Jangan duk rasa inilah cerdiknya saya, ini hebat ni, hasil stam saya dapat mumtaz. Tahun lepas saya dapat jiddan, maka takkan saya tak faham. Kerana dia faham tu dia yang faham. Tak. Jadi kerana tu orang yang hadir tak faham sekalipun dan dia tidak mampu untuk hafal apa yang diucap oleh Syekh, akan mendapatkan 7 keramat ni. Bagaimana dengan yang faham? Sebab tu disebut sini pada wa ammal ladzi yahfazu falahu ad'afu zalik mudha'afatan, dan dia akan mendapatkan bilangan dan gandaan yang lebih daripada yang didapatkan oleh yang tidak faham. Yang tak faham dapat 7, yang faham lebih daripada itu lagi. Tamam. Batu waqala ba'duhum walau lam yakun li huduri majlisil ilmi manfa'atun, kalaulah tidak kerana hadir ke majlis ilmu tadi manfaat, siwan nazari ila wajhil alim, sekadar hanya melihat, kalau tak ada manfaat lain dalam hadir majlis ilmu melainkan melihat wajah si alim, lakana wajiban 'ala al-'aqil an yuraghiba fihi aw yarghuba fihi, fa kaifa waqad aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ulama'a maqama nafsihi. Bagaimana lagi kalau kata tak kerana tu pun, maka wajib bagi orang yang berakal untuk menginginkan perkara tersebut. Kalaulah tak ada faedah lain dalam majlis ilmu melainkan hadir tengok wajah alim sahaja, maka wajib bagi seorang tadi kena pergi untuk tengok alim tadi. Itu saja, tengok ahwalnya saja. Lepas tu Imam Malik, Imam Ahmad, majlis beliau dihadiri oleh 5,000 orang, yang tulis 500 orang saja. 4,500 lagi buat apa? Pergi tengok Imam Ahmad je. Bukan tulis, bukan duk tulis hadis, tengok Imam Ahmad je, tengok ahwal dia dengan kitab macam mana, tengok hal beliau ketika membaca hadis-hadis Nabi SAW, tengok ahwal beliau ketika bermuamalah dengan para muridnya. Hanya melihat ahwalnya Imam Ahmad saja, 4,500 orang lagi, hanya sekadar untuk melihat tu saja, bukan untuk tuntut ilmu. Jadi kalaulah tak ada manfaat lain melainkan dengan siwa an-nazari ila wajhil alim, lakana wajiban 'ala al-aqil an yuraghiba fihi, kerana dia mesti nak untuk hadir. Wa kaifa wa qad aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ulama'a muqama nafsihi atau maqama nafsihi. Bagaimana pula kalau kata keadaan orang yang alim tadi didirikan oleh Nabi dengan kedudukan beliau. Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Sebab tu kata Nabi dalam hadis, Allahu a'lam dia punya martabat hadis ni kena cek semula dan kena lihat, dan kalaupun tidak masalah, alal aqal hadis ni kalau dhaif sekalipun, dhaif tetap lagi masih boleh untuk diamalkan kerana dia termasuk dalam
dalam berkaitan dengan manaqib, karena disebut oleh Nabi, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman aw man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya ajlasahu Allah taala ma'i yaumal qiyamati fil jannah. Sesiapa yang melawat seorang alim, maka seakan dia melawatku. Sesiapa yang bermusafahah, bersalaman dengan seorang alim, maka dia seakan bermusafahah denganku. Sesiapa yang duduk dengan seorang alim, maka seakan-akan dia duduk denganku, kata Nabi. Wa man jalasani, siapa yang duduk denganku fid dunya, ketika di dunia, ajlasahu Allah taala ma'i yaumal qiyamah fil jannah, maka Allah akan tempatkan dia di dalam syurga kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lepaskan kita peluang kita yang berada di Al-Azhar ini untuk menghadiri majlisnya para alim ulama. Saya pesan sungguh-sungguh. Nah, kita tahu banyak kelebihan majlis ilmu, tapi kalau tidak hadir ke majlis ilmu, maka seakan-akan kita tidak melakukan apa yang telah dijanjikan oleh kita dengan Nabi SAW. Membaca hadis tentang kelebihan ilmu dan ahlinya dan juga ilmu itu sendiri, maka seorang tadi telah mengambil perjanjian dengan Nabi hakikatnya, seperti yang disebutkan oleh Sidi Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab-kitab karangan beliau. Uqida alaina al-ahdul 'amu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kadza wa kadza wa kadza wa kadza. Antaranya perjanjian kita adalah untuk menuntut ilmu. Kita baca hadis Nabi dan kita tidak beramal dengan apa yang disebutkan tadi, seakan-akan kita mendengar ucapan daripada Nabi dan kita abaikan ucapan tersebut. Macam mana agak-agak? Kita baca hadis Nabi, lepas tu Nabi kata kat kita, kenalah pergi ke majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisuhu ilman, yaltamisu ilman. Maka orang yang dengar tadi kata, oh gitu nah, tak apalah, nantilah saya pergi. Gambarkan kat tu Nabi sedang bercakap depan kita. Agak-agak kita akan biarkan tak dengan perkara tersebut untuk kita abaikan. Nabi kata siapa yang pergi ke majlis ilmu, dia akan dihamparkan sayap para malaikat kepadanya. Dihamparkan sayap malaikat tadi, ulama bincang, maksudnya apa dia? Malaikat akan duduk dengannya dalam majlis tersebut. Nah, kerana malaikat, sayap malaikat bimanzilati al-yad, seperti tangannya malaikat, seolah dia meletakkan tangannya di dalam majlisnya ilmu, duduk dalam majlisnya dengan para penuntut ilmu tadi dan dengan para alim. Maksudnya menghadiri majlis tadi bersama dengan mereka. Jadi kena ada niat untuk kita bila dengar hadis, kita akan amalkan tersebut sungguh-sungguh. Dan kena niat dalam hati kita untuk kita tidak balik daripada sini, melainkan kita benar-benar menjadi seorang Azhari yang hakikatan, Azhari yang hakikah, yang berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang berpegang dengan tariqahnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali, dan yang bersambung dengan tariqah yang pelbagai, dan kemudian yang berpegang dengan fiqhnya yang dipegang oleh para imam mu'tabar, khususnya seperti di negara kita yang kita pegang dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan jangan balik lagi mana kita tidak betulkan fikiran kita dengan perkara tersebut. Kalau fikiran kita masih lagi bercampur gaul dengan perkara yang tidak betul, maka tidak sayugia bagi kita untuk mengakui bahawa kita Azhari. Karena Azhari yang sebenar adalah Azhari yang bukan keluar daripada dewan kuliah semata-mata, bawa balik sijil Al-Azhar. La. Al-Azhar yang sebenar, Azhari yang sebenar adalah Azhari yang membawa manhajnya Al-Azhar Asy-Syarif, seperti yang telah diasaskan oleh orang yang telah memulakan Al-Azhar Asy-Syarif dengan jalan ahli sunnah wal jamaah. Ada qaid di sana. Jangan silap baca. Jadi dia kata yang telah mengasaskan Azhar lagi Syiah pula. Kerana yang mengasaskan Azhar Syiah. Tak, yang memulakan Al-Azhar tadi dengan jalan ahli sunnah wal jamaah, khususan Sayyidi Al-Syekh Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu ta'ala anhu. Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, ketika mana beliau mula masuk ke Al-Azhar ke Mesir, perkara pertama yang dilakukan oleh beliau adalah membersihkan manhaj dan sistem yang ada pada ketika tersebut daripada sistem Syiah, dimasukkan sistem ahli sunnah wal jamaah, dan diasaskan pada ketika tersebut dengan mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, diajarkan di tempat-tempat yang lain sebelum Al-Azhar Asy-Syarif. Setelah itu barulah masuknya ke Al-Azhar Asy-Syarif dan dimulakan dengan mazhab Maliki sebagai Syekhul Jami' Al-Azhar, dan berterusan sampailah ke zaman kita sekarang ini. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberkati para guru Al-Azhar Asy-Syarif
Dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan himmah yang kuat kepada para penuntut ilmu dan juga para hadirin semua, para guru, para asatizah semua yang hadir pada malam ini, diberikan oleh Allah dengan kelapangan dada, keluasan fikiran dan juga kefahaman yang luar biasa. Dan dengan barakah kita menghadiri dan juga mengikuti majlis dengan para guru dan para alim ulama, kita bertawassul dengan perkara tersebut agar kita diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ada perkara yang saya ingin sebutkan, melainkan saya ucapkan sekali lagi tahniah kepada semua. Dengan apa sahaja keputusan yang Allah Taala letakkan kepada kita, maka kena ada redha dengan perkara tersebut, dan kita akan terus berniat untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh sehingga pulang sebagai alim azhari yang sebenar. Dan saya doakan semua yang ada dalam majlis ini akan pulang sebagai seorang alim azhari, yang balik sebagai seorang yang benar-benar menguasai dan juga mendalami ilmu dengan yang diredai oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazimi majlis talaqi dengan para ulama, dan jangan habiskan masa kita dengan perkara yang tidak berfaedah. Berjalan, main bola dan seumpamanya main game ke apa semua sekali tadi, tidaklah salah, tak salah pun. Yang salahnya kalau lebih itu yang salah. Kalau mengaji, kalau lebih, insya-Allah tak salah. Ini tak ada masalah. Dia kata mengaji pun jangan lebih, dia tak boleh. Betul pula. Tak mengaji kena lebih, amal kena lebih. Tapi kalau main bola jangan lebih sangat. Lagi tak jadi Ronaldo pun. Kalau main lebih sungguh sampai boleh masuk Liverpool, tu silakan, tak ada masalah. Tapi kalau cakap balik, lepas tu main wakil rumah apa semua sekali, wakil rumah dia, ahli baik dia ya. Lepas tu main lawan tournament apa semua, cakap tu sajalah. Tapi tak boleh pun nak menandingi ikutlah gaji, lepas tu jadi 3 juta sebulan ke, ataupun 4 juta seminggu, macam yang di Liga Eropah dan seumpamanya. Yang tu kita kata lebih baik kita ambil yang lebih penting bagi kita lah. Faham tak? Dia bukan perlihat main bola dah. Kita pun main juga, tapi jangan sampai jadikan tu sebagai profession kita. Penuh dalam wall Facebook dia dengan gambar main bola di Azhar. Kita pun heran, dia main apa ni? Kita pun heran. Dia ni main Mesir ni main buat apa ni? Sebab gambar bola aja banyak ni. Dia kata tu kita tak mau tunjuk benda-benda mengaji, kita tak mau tunjuk. Yang tu takut takabur. Kita tunjuk benda-benda yang orang tak pernah nampak sangat kita punya tawaduk kita, kata dia. Tunjuk gambar kasut bola dia apa semua tu lah. Tak apalah, tak apa. Tu gambar travel mata-kata cerok apa semua tu, tak ada masalah apa nak travel, kerana tarwih khuluq penting kepada penuntut ilmu. Kalau tak ada tarwih, maka kita akan jadi keras. Hati kita kena rasa tenang juga. Kena ambil masa juga, ambil nafas. Pergi berjalan, pergi ke taman-taman, pergi ke orang panggil Iskandariah, pergi ke mana lagi? Marsa Matruh dengan Siwa dan seumpamanya, jalan juga melihat keajaiban alam di bumi Al-Azhar, bumi Mesir ni, kan? Kena berjalan jugalah. Tak ada masalah apa yang tu. Cuma jangan jadikan tu sebagai hadaf utama kita. Yang tu saya ingatkan sungguh-sungguh. Moga-moga Allah Ta'ala beri panduan kepada kita semua. Saya mohon ampun, mohon maaf. Jadi teruja bila datang ke sini bertemu dengan para asatizah semua, dengan para muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan moga-moga Allah Ta'ala mempertemukan lagi kita pada masa akan datang dan pada majlis-majlis yang akan datang insya-Allah Ta'ala. Dan kita ratibkan Fatihah untuk pengajian kita di sini dan juga kepada kebaikan dan keselamatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa dhurriyyatihim wa ila sibtai Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Imam Hasan bin Ali wal Imam Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa alaihim assalam wa ila imamina al-a'zam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ila sayyidi al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu wa ila al-Imam sayyidi al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa ila
جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة نافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن والاه بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Saya serahkan kembali kepada pengurusi.